Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi ya, murid-murid tahun 4. Semalam kita ada kelas bahasa Arab dan hari ini kita kelas bahasa pendidikan Islam Al-Quran. Okey, dan hari ini tajuk Al-Quran ya, Al-Quran surah Al-Ikhlas. Murid-murid boleh buka muka surat 26. Hari ini 21 hari bulan 9 tahun 2021, hari Selasa. Murid-murid diharapkan bersedia dengan buku teks masing-masing. Buka muka surat 26 surah Al-Ikhlas. Ini adalah merupakan tajuk unit ulangan ya. Kita dah belajar sebelum ni, tapi ini adalah ulangan untuk memahaminya lebih lagi. Okey, sini muka surat 26 ada beberapa gambar ya. Di sini ditulis, wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Maka turunlah surah Al-Ikhlas menjelaskan persoalan tersebut. Bagaimana sekiranya Tuhan itu berbilang? Ini adalah salah satu pertanyaan pemikiran. Okey, ini merupakan satu pengenalan kepada surah Al-Ikhlas, yang mana ada beberapa orang daripada orang Arab datang berjumpa dengan Nabi Muhammad, bertanyakan tentang gambaran Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan kita lah, Allah. Jadi Nabi Muhammad pun berceritakan kepada mereka berkenaan dengan surah Al-Ikhlas. Di situlah turunnya wahyu, iaitu surah Al-Ikhlas. Dan dalam surah Al-Ikhlas itu menggambarkan bahawasanya Allah itu macam mana. Okey. Bagaimana sekiranya Tuhan itu berbilang? Macam mana? Dalam surah Al-Ikhlas, kita tahu surah Al-Ikhlas Allah itu adalah satu. Jadi bagaimana kalau Tuhan itu ada dua, ada tiga? Cuba kita fikirkan. Cuba kita fikirkan macam mana yang mentadbir dunia kita ini ada dua ataupun ada tiga orang ataupun lebih. Contohnya kalau kita naik bas, ada dua orang driver, steering ada dua, macam mana jadi? Macam mana akan jadi? Mestilah bas itu susah nak bergerak lah. Seorang akan belok ke kanan, seorang akan belok ke kiri. Jadi susah. Jadi hancurlah. Dunia ini akan hancur kalau sekiranya Tuhan itu ada dua ataupun tiga. Kita tengok di dalam muka surat seterusnya, surat 27. Maksud surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Jadi orang datang tadi bertanyakan kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka itu bahawasanya Tuhan itu adalah yang Maha Esa. Maknanya Tuhan itu satu sahaja, tunggal, satu. Allahus Samad, ayat yang kedua, Allah yang menjadikan tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Allah itu tempat bergantung. Allah ialah tempat yang bergantung, tempat untuk kita bergantung. Kita nak mohon hajat, kita nak minta apa saja, minta kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, ayat yang ketiga, ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Dia tidak beranak, tidak ada anak dan tidak akan ada anak, dan dia tidak diperanakkan. Dia bukannya anak orang lain. Sebabnya dia seorang-seorang saja, dia tunggal, Maha Esa. Tuhan ini ada satu saja. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Tak ada siapa yang sama dengan dia. Kuasa dia tak ada siapa yang boleh sama dengan dia. Tak ada siapa. Kalau macam kita manusia, kita sama dengan manusia lain. Tapi Allah, dia tidak sama. Kuasa dia sangat tinggi.
Jadi surah ini dikenali dengan surah Al-Ikhlas kerana menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah. Surah Al-Ikhlas kenapa dinamakan? Sebab dia menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah. Kemurnian, kesucian tauhid kepada Allah. Allah memiliki sifat sempurna yang menafikan segala bentuk perkara syirik kepadanya. Allah ini hanya ada sifat-sifat yang sempurna saja. Sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat yang buruk tak ada. Dan dia menafikan segala bentuk perkara yang syirik kepadanya. Sesungguhnya tiada ada sesuatu makhluk yang menyamai dan menandinginya. Tak ada siapa-siapa yang sama dengan dia dan mampu menandinginya. Sebab Allah lah yang menjadikan makhluk. Jadi bila makhluk, dia tak sama dengan pencipta dia. Surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112 dalam Al-Quran. 112. Kita ada 114. Dia surah yang ke-112. Mengandungi 4 ayat saja. 1, 2, 3, 4 ayat saja. Surah Makkiyah ialah surah yang diturunkan di Mekah. Okey. Bila kita faham benda ni, muka surat 26 dan 27, kemudian ustaz akan suruh kamu buat satu kerja, di dalam, nanti ustaz akan bagi link. Kamu akan tulis nama di sini dan tulis kelas, dan macam mana nak buat. Dia ada 2 muka surat, 1 dan 2. Ustaz yang pertama kena sesuaikan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi. Sesuaikan. Tekan ini, tarik, lepas. Okey. Buat sampai habis. Lah. Contohnya macam ni buat sampai habis lah. Contoh ni saja ni bukan betul pun. Kemudian muka surat yang kedua, macam mana nak buat ni? Contohnya surah Ikhlas merupakan surah yang ke 112. Tarik, jangan lepas lagi. Okey, sampai situ. Kemudian yang kedua, surah Makkiyah ialah surah yang diturunkan. Macam mana nak tahu jawapan dia? Cari di sini. Semua yang ada di sini. Ni surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Jawapannya semua ada dalam ini. Okey, buat sampai habis. Kemudian tekan finish. Dan tekan check my answer dan naik atas semula. Dan inilah markah kamu. Screenshot markah ini, satu muka surat ini, screenshot ni yang ada gambar markah ni, dan hantarkan kepada link yang ustaz akan bagi. Okey, sekadar itu dulu untuk minggu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.